Hi guys, Assalamualaikum. Welcome to Makcu Vlog. Okay, malam ni kita dalam segmen Sembang-Sembang Seram. Okay, malam ni mungkin ada kelainan sikit daripada aku, yang aku nak mencubalah dalam versi terbaru ni lah kan. Okay, kisah yang pertama ni aku akan bercerita mengenai tanah kubur. Okey, yang ni aku dapat ni, kisah ni daripada member aku punya mak dia lah. So, kita akan mulakan. Okey, kisah ni telah berlaku pada tahun 2000 yang lalu lah. Dah lama jugalah kan. Okey, aku ceritakan maknya kawan aku ni namanya Makcik, kita panggil dia Makcik Rini lah. Makcik Rini ni dengan kawan aku ni dia memang berniaga lah. Dah lama dah berniaga. Dia dah ada kedai sendiri. Perniagaannya pun memang bagus lah. Memang dia dah ada pelanggan tetap. So masakan dia pun sedap. Harga berpatutan, sebab tu lah dia dah ada ramai lah customer tetap dia datang beli. Okay, nak dijadikan cerita, Makcik Rini ni dia telah bincang dengan anak-anak, dengan family dia, yang dia dah lama sangat tak pergi bercuti. So dan dia nak pergi bercuti selama 1 minggu. So dia orang pun ambil keputusan untuk pergi bercuti selama 1 minggu. Okey, gedebuk dah seronok bercuti tu. And then dia balik, and then waktu balik tu, balik rumah, biasalah takkan nak mulakan berniaga kan. So ambil cuti ambil masa lah dalam 1 hari untuk merehatkan badan kan. Lepas tu okey, besokkan harinya Makcik Rini dengan anak dia pun berencana nak pergi kedai lah, nak mengemas kedai dulu, tengok, and then nak beli bahan-bahan untuk nak memulakan jualan macam tu kan. Okey, sampai je kat kedai, anak Makcik Rini tu turun dulu tau daripada kereta, and then dia teriak, dia menjerit-jerit kat mak dia. Mak, cepat, dia kata gitulah. Lepas tu Makcik Rini ni, okey, lepas tu mak dia pun cepatlah, dengan segera pun pergi. Lepas tu pergi sampai kat kedai tu, mak dia pun terkejut. Alangkah terkejut dia orang dah beranak. Sebab apa? Dia nampak dekat lantai tu berselerakkan dengan tanah merah. Lepas tu dengan daun kering banyak. Padahal kat situ ada pun pokok besar, tak ada kat situ pun, kat kedai dia, kat kawasan kedai dia. Lepas tu dengan bau macam bau busuk gitu. Lepas tu Makcik Rini pun telefon lah lelaki dia, so bagi tahu pasal mengenai apa yang terjadi kat kedai kan. So lelaki dia kata, lelaki dia suruh je lah bersihkan je, tapi jangan pakai jangan kena tangan lah, maksudnya pakailah sarung tangan kan, takut kita tak tahu kan. Okey lah. Lepas tu Makcik Rini pun suruh lah anak dia bersihkan, basuh kedai tu apa semua kan. Setelah bersih apa semua, okey lah. So macam Makcik Rini ni dengan anak-anak dia macam tak terfikir, tak ada fikir apa-apa tau. So okey lah, kedai dah bersih apa semua, diorang pun terus lah pergi belanja barang-barang basah, and then diorang nak berniaga esok kan. Okey, lepas tu jadikan cerita, esok macam biasa kedai mula beroperasi. So biasa waktu orang kata kedai dia akan ramai customer dia, waktu tengah hari memang ramai customer datang, customer datang makan kan. Lepas tu masa hari pertama pembukaannya tu, macam sambutan ni macam tak macam selalulah, macam orang kata half-half je gitu kan, tak merangsangkan. Tapi Makcik Rini tak ada fikir lah, dia tak ambil pot lah sangat kan. Anak dia pun sama lah, sebab dia fikir macam mungkin sebab dia orang cuti lama sangat, jadi mungkin customer dia tak tahu lagi kedai dia dah buka ke kan. So dia orang tak terfikir lagi lah macam apa-apa yang buruk kan. Okey, tak apalah. Hari pertama okey. Hari kedua
Dia pun rasa macam semalam hari pertama dia dapat half, hari yang kedua ni dah kira suku pula, suku half. Maksudnya macam dekat situ macam Makcik Rini pun perasan lah kan. Dia perasan customer tetap dia tak ada. Pasal anak dia pun cakap, mak kenapa customer kita ramai yang macam tak ada. Nah, masuk hari ni dah 2 hari. Takkan orang tak tahu kot kedai kita dah buka kan mak? Cik ni macam dia pun cakap, yelah mak pun tak tahulah kan. Maybe kot dia orang tak perasan lagi kot. Tak apa. Sampai ke petang dapatlah 3 persuku hak bahagiannya. Lepas tu tu dia lah suami Makcik Rini ni tanyalah dekat isteri dia, macam mana kedai hari ni, customer ramai? Okey. Lepas tu Makcik Rini cakap lah, semalam macam separuh orang je, tak macam selalu. Sampai boleh dapat orang kata lumayan lah kan. Tapi hari kedua ni pula dapat ni je. Cakap maksud kita faham lah kan. So tak ni lah. Lepas tu masa cakap tak apalah, mungkin orang belum tahu lagi kata suami dia. So and then besok dia hari ketiga dia berniaga. Hari ketiga je dah nampak kelainan, keanehan kat situ. Padahal dia baru je masak kan. Orang kata makanan dia tu, tapi makanan dia dah macam orang kata berbau. Ke situ dah rasa dah macam berfikir lah Makcik Rini ni, kenapa pula padahal baru masak tapi dah macam basi, berbau kan gitu. Lepas tu hari ketiga tu cuma dia boleh bilang pakai jari je orang, berapa orang je yang datang. Orang yang datang tu dalam 10 orang je. Lepas tu sampailah ke petang tak ada lagi dah. So anak dia pun pelik, kenapa mak? Dia kata kita masak hari ni, padahal baru masak tapi lauk dah basi. Jadi ibu dia pun mak dia pun macam tak sedap hati lah. Kenapa pula hari ni pun 10 orang je customer yang ada ni. Tak boleh jadi macam ni kan. Pun macam ni makan yang kita masak ni macam mana, banyak lauknya lagi kan. Lepas tu tak apa, sampai petang dia tutup. Lepas tu dia cakaplah dengan Makcik ni, cakaplah dengan suami dia. Dia cakap, hari ni abang bayangkanlah, saya punya customer cuma ada 10 orang je. Lepas tu tak pernah masak basi. Kali ni masak lauk basi. Dia cakap macam. So lepas ni macam mana? Awak nak niaga lagi ke esok? Lepas tu Makcik Rini pun cakap, besok saya nak tengok lah juga macam mana. Saya akan cuba juga besok ni buka kedai. And then sampai masanya besok Makcik Rini dengan anak-anak dia try buka kedai juga, masak. Tapi kali ni dia orang masak tak adalah orang kata macam banyak tu kan, tak adalah macam untuk agak-agak je lah kan. Kalau terjadi apa-apa maksudnya tak ada rugi sangat kan. So sampai waktu tengah hari kali ni betul-betul parah. Anak dia pula bagi tahu dengan dia, nasi pula basi. Padahal nasi tu baru masak dah basi. Bayangkan lah, nasi boleh basi. Lepas tu dah satu hal, nasi pula basi. Lepas tu customer hari ni cuma dapat daripada tengah hari sampai ke petang tu 3 orang. Boleh masuk akal ke? Kalau korang boleh terima tak? Mesti korang fikir kan. Macam tu lah Makcik Rini. Dia pun rasa terkejut lah. Dia cakap apa sebabnya kedai dia ni. Lepas tu macam dia dah tak ada mood. Dalam pukul 3 macam tu dia cakap dengan anak, dah lah kita balik lah, kita kemas lah. Mak dah tak ada mood lah. Mak sakit kepala fikirkan pasal hal ni, kenapa jadi macam ni. Lepas tu dia tutup kedai. Bila dia nak tutup kedai, datanglah 2 perempuan ni. Dia tegur lah customer tetap dia tau. Customer tu cakap, Kak Rini, lama ni tak nampak. Kak Rini pergi mana? Kenapa? Dah tak niaga lagi ke? Kedai dah lama dah tak buka. Orang dah rindu sangat masakan Kak Rini. Lepas tu Kak Rini kata, kau ni, aku dah masuk 4 hari dah buka kedai. Kau pergi mana?
kita pergi mana? Kita adalah balik ke waktu rehat, time rehat kita nak makan, tengok kedai tutup. Kedai kat Rini tutup. Ramai orang kata tutup. Semua pergi tempat kedai lain cari. Kat Rini tak buka ke? Tak buka apa? Aku buka. Dia kata dalam pasal 4 hari aku buka kedai. Tak, kita orang nampak kedai akak tutup kak. Dia kata gitu. Lagi situ Kak Rini dah macam dah hati dia tanya kan, kenapa jadi macam ni kan, apa masalah kedai aku, kenapa kedai aku macam ni. Lepas tu dia balik sampai rumah, dia sampai sakit-sakit kepala, makan Panadol, rehat kan. Lepas tu laki dia balik, terus dia cakap dengan laki dia, jangan nangis kan. Lepas tu dia cakap dengan laki dia, yang customer dia cakap kedai dia ni tak buka, kenapa tutup, padahal dia dah niaga dah masuk 4 hari. Tapi diorang cakap kenapa tak tutup kan. Tu jadi tanya-tanya. Lepas tu suami makcik Rini pun telefon lah kawan dia. Kebetulan kan dia ada kawan ustaz kan. So suami dia pun cerita lah dengan ustaz pasal kejadian yang first tu sebab apa, yang tanah merah tu kan berserakan kat lantai tu dengan daun kering, lepas dengan bau busuk tu. Lepas tu ustaz tu pun cakap macam ni lah, besok lah saya rasa lebih baiknya saya pergi tengok sendiri kedai dia lah, kedai wife dia kan. Lepas tu besokkannya makcik Rini ni memang dah tak ada mood, dia tak niaga lah, dia tak buka kedai. And then makcik Rini, suami dia dengan ustaz tu pun datang kat kedai. Lepas tu masa ustaz sampai je kat kawasan kedai tu, tiba-tiba angin bertiup dekat muka ustaz lah kan. Terasa jugalah macam kencang gitu kan. Lepas tu memang ustaz mengucap lah kan, dia kata dengan suami makcik Rini ni, dia kata Masya Allah, nampaknya ada orang yang tak puas hati dengan korang berdua ni. Ada orang dah cuba sabotaj lah, tutup piuk nasi korang ni, agar kedai korang ni tak nampak. So nampaknya ni nak kena buat pemulihan lah. So makcik Rini pun cakap lah, Ustaz tolonglah Ustaz, tolonglah. Saya dah tak tahu lagi, sampai masak pun nasi basi, lauk basi. Lepas tu last saya dapat pun sampai 3 customer je. Tolonglah Ustaz, macam mana? Satu ustaz pun cakap tak apa, jangan risau, nanti macam ni, dia akan suruh lah makcik Rini dengan suami dia basuh lagi, bersihkan lantai tu dengan garam kasar dengan lada hitam. Nanti ustaz try buat dan ustaz akan cubalah baca kan. Okey, besokkannya cerita dia orang pun datang buatlah pembersihan kedai depan dengan belakang kan. Lepas tu dah bersih dah apa, Alhamdulillah. Keesokan harinya makcik Rini dia kuatkan semangat dengan anak-anak dia, cuba buka balik semula kan. Lepas tu dia orang buka, nampak gayanya Alhamdulillah lah perniagaan dia orang, jualan dia orang, nasi pun, lauk pun tak ada basi. Customer pun dah mula dah tertanya-tanya kat mana, kenapa dah lama tak buka apa semua. Tapi dia tak adalah cakap kan, makcik ni tak cerita lah kan. Dia cuma cakap biasalah cuti lama, cuti panjang kan. Itulah ceritanya. So kita boleh lah orang kata jadikan pengajaran ke, ambilkan iktibar ke, untuk berjaga-jaga lah. Kalau kita nak berniaga, kadang-kadang kita kena bersedia lah dulu kan. Kita tak tahu, manusia ni ibarat rambut sama hitam, hati tu lain kan. Okey lah you all, sampai kat sini saja dulu cerita aku untuk malam ni, yakni #Tanah Kubur. Okey, jangan lupa subscribe, like, share and komen. Tak jumpa juga, tolong tekan notifikasi tu supaya bila aku upload cerita baru, korang dapat tahu. Okey, goodbye, Assalamualaikum.